update pula dah. Start tak apa update pula dah. Aduh. Lambat lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahmat Allah sekalian, sambil kita menunggu sekejap ini, laptop Ustaz ada sikit masalah. Boleh kita buka tuan-tuan untuk perbincangan kita pada malam ini, sambungan kepada surah Ghafir. Tuan-tuan boleh buka telefon tuan-tuan dulu atau mushaf surah Ghafir ataupun Mukmin, surah Ghafir ayat 59. Ayat 59. Kita baca dulu sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Ghafir, benar? Surah Ghafir ayat 59. Muka surat 474, 474. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
Inna Allah lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Sadaqallahul Azim. Nanti dia tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, sambungan kita kepada surah Ghafir yang kita telah bincangkan beberapa kali sebelum ini. Baik. Tuan-tuan cuba tengok pada ayat nombor 65. Ayat 65.
Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uh. Cuba tuan. Baik. Yang pertama sekali kita nak sama-sama semak makhraj fad'u, makhraj dal, tuan-tuan. Dal ini ialah tarful lisan wa usulus thanaya al-ulya. Hujung lidah, ya, hujung lidah yang bertemu dengan hujung lidah ni bertemu dengan penyirat gigi ataupun pemegang gigi itu. Cuma tuan-tuan, mulut kita ataupun bibir kita ni tidak luas, tidak luas. Bila tidak luas ini, dia terkena sedikitlah dengan gigi itu, maka dia akan bunyi fad'uhu mukhlisina lahuddin. Cuba tuan. Jadi kemudian mukhlisina lahuddin, dal juga. So ada sebutan huruf dal ni tuan-tuan, kalau orang Melayu ni dia agak kasar sikit bunyinya, macam kita kata duduk. Orang Melayu kata duduk kan, sila duduk. Tapi sebenarnya kalau makhraj Al-Quran, sila duduk. Itu sebenarnya. Dan itu yang betul lah sudut makhraj Al-Quran, duduk. Tuan-tuan, cuba kita latih sikit duduk, cuba. Kemudian yang kedua budak-budak. Cuba. Ada. Itu merupakan makhraj yang kita sebut sebagai makhraj dal. Maknanya yang kita biasakan dalam bahasa Melayu itu belum betul dengan makhraj Al-Quran. Ialah kita kata itu bahasa kita, tapi untuk baca Al-Quran maka sebenarnya ia adalah makhraj dal yang kita kata pelat itu. Kita kata dal itu pelat, tapi itulah yang sebenarnya dalam makhraj yang sebenar. Baik. Yang baru dapat tuan-tuan. Baik, yang kedua tuan-tuan, sila tengok pada ayat nombor 59. Ayat nombor 59. Surah Ghafir, Bacaan yang kita baca ramai-ramai tadi namanya bacaan Hafs daripada Asim. Bacaan Hafs daripada Asim. Itu kita baca ramai-ramai tadilah. Kemudian tuan-tuan, di sana ada bacaan-bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi bacaan-bacaan ini tidak berapa masyhur lah tempat kita ni. Kita nak baca pada awal ini tuan-tuan, ayat nombor 59 itu ialah bacaan Warsh daripada Nafi'. Warsh daripada Nafi'. Baik, Imam Warsh daripada Nafi' ini membaca dengan Alhamdulillah baru dapat. Lama benar. Baik. Cuba tiga tuan-tuan. Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Cuba tuan-tuan.
Baik. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Baik, Imam Warash membaca dengan la'atiyatun. A itu hamzah jumpa dengan alif, maka itu dipanggil adalah mad badal. Badal. Mad badal ini di sisi Imam Warash dia punya panjangnya 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Kita punya 2 harakat je. La'atiyah. Cuba. Itu kita. Tapi Imam Warash boleh 4 dan 6. Kita ambil 6. La'atiyatul la. Cuba. A tu 6 harakat. La'atiyatul la. Itu Imam Warash. Kemudian yang kedua dibaca dengan la yu'minun ini dengan ibdal hamzah wawan. La yu itu dibaca la yu'minun. Yu tu buang hamzah. Jadi yu la yu'minun. Baik. Jadi kita cuba tuan Inna as-sa'ata la'atiyatul la rayba fiha. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Itulah dia tuan-tuan bacaan Warsh daripada Nafi'. Kalau tuan-tuan tanya adakah dia merubah makna, maka jawapannya tidak, Warsh daripada Nafi'. Ini hanya kaedah bacaan sahaja, tidak merubah makna, dan ini adalah juga bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saudara Abdul Rahman Allah sekalian, innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti, akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tapi ramainya manusia tidak beriman kepada perkara tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka katakanlah, telah berkata Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti menerimanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong dalam beribadat kepadaku, dan para ulama menyebutkan ini termasuklah menyombong diri ini, iaitu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan seolah-olah dia cukup. Dia rasa dia sempurna dah, dia tidak ada apa-apa keperluan lagi kepada Allah, maka ini termasuk dalam mustakbiri. Allah sangat marah orang tidak berdoa kepadanya, maka dia akan dihumban ke dalam neraka jahanam. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan malam untuk menjadi kita tinggal di dalamnya, dan siang hari itu pula terang benderang, kita boleh lihat dan kita boleh mencari kehidupan. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itulah mempunyai anugerah ke atas manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, dalam perkara mengenai kiamat, tuan-tuan, innas sa'ata la'atiyah. Hari kiamat ini Allah menyebutkan dengan banyak nama, dengan pelbagai nama. Dan ada nama Al-Qari'ah, ada nama Al-Zalzalah, gegaran, ada nama dengan Al-Waqi'ah, pasti berlaku, dan seterusnya, Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah, dan lain-lain. Dan
Dan hari akhirat ini tuan-tuan, hari kiamat ini Allah sebut berkali-kali dalam Al-Quran, la'atiyatun. La itu taukid, pasti akan datang. Sama ada manusia terima ataupun manusia suka atau tidak suka, tetap pasti akan berlaku. Nah, tuan-tuan, kalaulah ada orang tanya, kenapa dalam ayat Quran sebut tentang hari kiamat ni dekat, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah berlakunya belah bulan, ya, iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat dan berlakunya peristiwa belah bulan. Tapi bila disebutkan tentang dekat itu, rupanya sampai hari ini tak berlaku. Itu jarak masanya 1400 tahun. Oh, sudah sangat lama. Kalau kira generasi itu, kita kata berapa puluh generasi manusia sejak daripada 1400 tahun lepas, tapi tak berlaku-laku lagi hari kiamat. Jadi sedangkan Allah mengatakan dekat. Baik, tuan-tuan muslimin Abdul Rahman Allah sekalian, para ulama menjawab ini daripada dua cara. Daripada dua cara. Cara yang pertama sekali adalah, tuan-tuan, kita baru sahaja menyambut Isra' dan Mi'raj. Nah, sambutan Isra' dan Mi'raj. Antara lain ialah, tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ini ada peristiwa yang walaupun adalah ulama khilaf tentang peristiwa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ialah antara lain Rasulullah melihat satu orang tua bongkok tiga, berjalan panggil Muhammad, nanti dulu. Ada siapa orang tua ni? Jibril kata, biarkan Muhammad, jangan layan dia, kita jalan aja. Yuk panggil Muhammad, tunggu dulu. Maka selepas peristiwa itu diterangkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dunia. Dunia yang sudah bongkok tiga. Ada. Jadi makna, tuan-tuan, bila dunia itu sudah bongkok tiga, sudah sangat tua. Jadi dengan usia yang dunia sebelum ini kita pun tak tahu berapa lama, tentulah sudah berjuta tahun yang sebelum ini. Jadi nisbah yang umur dunia sangat panjang itu, kemudian hujung ini sedikit. Jadi kalau kita kata berjuta tahun dengan 1400 tahun ini dekat atau jauh, tuan-tuan, maka kita kata dia dah dekat. Mana dekat sangat dengan penghujung. Itu satu cara. Kemudian cara yang kedua adalah jawapannya, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dengan ilmu Allah. Ilmu Allah. Dan ilmu Allah ni tidak terikat dengan masa. Ilmu Allah tidak terikat dengan masa. Yang terikat dengan masa ni, kita berasa lama, kita berasa jauh lagi, itu sebab masa itu terikat dengan kita. Kita terikat dengan masa. Allah terikat masa ke tidak? Tak. Tidak ada kaitan dengan masa. Allah yang menjadikan masa, dan Allah boleh keluarkan manusia daripada masa, nak letak dalam masa boleh, tarik pun boleh. Sebagaimana Allah telah lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' Mi'raj yang baru kita bincang, tuan-tuan, tentulah masjid mana-mana pun buat sambutan Isra' dan Mi'raj, dan biasanya asatizah tu akan bincangkan perkara ini. Jadi, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj bermula daripada lepas maghrib lebih kurang, kemudian bertolak ke naik burak itu sampai ke Baitul Laham, ke Madinah, kemudian Baitul Laham, kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Naik turun, tuan-tuan, sehingga terus pula ke bumi itu sebelum subuh. Ada. Sehingga sebelum subuh. Baik. Perkara nak dibuat tu sangat banyak. Tapi kenapa sempat dalam masa yang pendek? Kenapa sempat? Kerana, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masa. Ada. Kita jadi berasa lama apa semua ni kerana terikat dengan masa. Kalau dah dibuat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka tidak ada lagi lah. Itu makhluk Allah juga bernama masa. Ini salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terikat dengan perkara ini. Jadi maknanya
bila Allah sebut sekejap ataupun hari kiamat pasti berlaku, dekat, iqtarabatis sa'ah, sudah dekat, maka tuan-tuan itu adalah dari sudut pandang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menerima secara perkara ini secara literal lah, makna kita ya Allah kata begitu, kita kata begitu. Kenapa? Kerana perkara ini adalah termasuk dalam perkara iman. Nak kaji tak boleh. Nak kaji bahawa kiamat itu pasti berlaku, hanya bolehnya sekadar bahawa bukti-bukti sains sekarang ini menunjukkan akan berlaku banyak kehancuran. Kita tengok di Turki tuan-tuan, gempa bumi, kita tengok di tempat lain berlakunya tsunami dan semacam-macam. Jadi makna itu bukti-bukti yang menunjukkan satu ketika bumi ini akan sampai usia mati bumi ini akan meletup dan sebagainya lah, akan hancur lebur. Maka itu bukti-bukti sains. Cuma nak bukti tepat 100% tidak ada, sebab ini adalah berkait dengan masalah iman. Sebab tu dalam rukun iman itu tuan-tuan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadri khairi wa syarri. 6 perkara iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat. Siapa-siapa yang beriman semua benda lain, 5 perkara beriman dah, hari kiamat tak percaya. Ada ke tidak? Ya ke lepas kita mati ni hidup balik? Kalau itulah persoalan-persoalan ada dalam jiwa sehingga dia yakin bahawa tak ada sebenarnya, dia was-was begitu, maka tuan-tuan boleh jadi dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun yang lain dia beriman belaka dah. 5 tu beriman dah, 1 saja dia tidak beriman, iaitu hari akhirat. Sebab ini adalah rukun dan syarat seorang itu beriman. Jadi tuan-tuan, itulah kita kata kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala buat dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala buat cantik-cantik, kita kata payah-payah dah buat begini sekali. Bagi Allah mudah, bagi kita nampak begitu sekali. Langit, bumi, bukit, bukau, bintangnya, segala-galanya ini sangat cantik Allah buat. Tiba-tiba satu ketika Allah hancurkan. Bukankah itu membazir? Bukankah itu tidak sepatutnya? Dan seumpamalah itu kalau manusia berfikir demikian. Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, sebenarnya cara berfikir itu salah. Cara berfikir itu salah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan kenapa dunia ini dijadikan. Dalam Quran ada 2-3 kali yang menyebutkan mata'allakum wa li an'amikum. Semua Allah buat dunia untuk manusia. Mata'allakum wa li an'amikum, untuk nikmat kamu, untuk kebaikan kamu, dunia ini. Inna dunya khuliqat lakum wa annakum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini dijadikan untuk kamu, tetapi kamu itu bukan dijadi untuk dunia, dijadikan untuk akhirat. Dunia itu dijadikan untuk kita, tetapi kita ini bukan dijadi untuk dunia, tetapi dijadikan untuk akhirat. Jadi tuan-tuan, kita kata dunia ini penting atau tidak? Dunia penting atau tidak? Kita kata penting. Kenapa penting? Kerana inilah tempat kita buat persediaan untuk hidup di hari akhirat. Kalau dunia ni tak penting langsung tuan-tuan, maka kita pergi Mekah pun pakai dunia. Pakai duit, pakai kapal terbang nak sampai ke Mekah tu kan. Nak pergi hajinya apa semua, kos haji meningkat berapa di Indonesia naik, Ustaz baca lah ni 70% harga kos haji naik. Sampai tahap itu sekali dah. Jadi maksudnya nak menunaikan perintah-perintah Allah juga itu melibatkan perkara-perkara dunia. Cuma kena ingat, ulama bagi contoh ni tuan-tuan, contoh yang baik pada kita bersama, bahawa dunia ini penting. Dia umpamanya galah. Dunia umpama galah nak kait buah itu akhirat. Kita ada galah kan, kita kata nak kait buah rambutan ke apa, nak kait itu guna galah. Galah itu dunia, matlamat dia buah tu akhirat. Itu kita kaitnya. Jadi galah itu penting untuk kait buah.
Baik, akhirnya bila buah itu jatuh, kita makan buah ke makan galah, tuan-tuan? Bila kita kait buah tu jatuh dah, kita makan galah ke makan buah? Tentu kita makan buah. Tidak ada manusia makan galah tu. Jadi galah itu sebagai penyampai kepada buah tersebut. Itu contohlah bagi kita orang awam ini untuk nak faham bahawa dunia itu adalah tempat umpama galah untuk akhirat. Kalau dia faham situ, insya-Allah lah, maknanya kehidupan dunia itu akan teratur, akan mengikut segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, kerana dunia bukan matlamat, tapi matlamat adalah akhirat. Baik. Kemudian tuan-tuan, walakin aktsarun nas la yu'minun, tapi ramai manusia tidak beriman. Ya, dalam Al-Quran diulang beberapa kali, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Dalam masalah beriman ni tuan-tuan, sebenarnya manusia yang beriman sedikit, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan manusia adalah fasik, dengan artinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku sejak dulu lagi. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidak akan ramai manusia akan beriman, maknanya tidak akan majoriti selama-lamanya, sekalipun kamu tu bersungguh-sungguh ya Muhammad, walau harasta bimu'minin, supaya mereka ini masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hakikatnya tidak akan ramai. Kalau orang kata, oh, nampaknya Allah sendiri dah, memang Allah dah buat begitu dah. Jadi apabila Allah dah buat begitu, dah takdirkan sebahagian kecil beriman, sebahagian besar itu kufur, lalu kenapa Allah pula yang bakar dia di akhirat kelak? Jadi tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, perkara macam ni dia kalau nak dibincang, maka dia kena bincang dengan melihat kepada ayat-ayat lain, melihat kepada hadis-hadis yang lain. Dia tak boleh ambil ayat itu sahaja lalu difaham di atas ayat itu semata-mata dengan meninggalkan semua petunjuk-petunjuk syarak yang lain. Tak boleh. Ada satu ayat kita jumpa, kita faham atas ayat itu sahaja, tak boleh. Dia kena ada petunjuk daripada ayat-ayat yang lain yang menjadi tukang syarah kepada ayat tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala buat begitu, sebenarnya tuan-tuan, Allah telah beri pilihan kepada manusia. Allah beri pilih kepada manusia. Nah, pilihan inilah yang menyebabkan kita berbeza dengan malaikat dan berbeza dengan syaitan. Malaikat dan syaitan tidak ada pilihan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat ini dia akan buat semata-mata taat saja kepada perintah Allah. Tidak ada dia akan melawan, tidak ada. Ini malaikat, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'sunallah, tidak akan maksiat kepada Allah selama-lamanya. Itu malaikat. Sebabnya dia memang dijadikan untuk taat sahaja. Itu malaikat. Kemudian syaitan. Syaitan awal dulu ada diberi pilihan, awal dulu. Kamu nak sujud ke tidak kepada Adam? Selepas dia buat keputusan tidak sujud kepada Adam, khalaqtani min nar, ana khairun minhu khalaqtani min nar, aku lebih baik pada ini, Adam ini. Aku dijadikan daripada api, Adam daripada tanah. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah sebut dalam hujung ayat itu, ila wa kana minal kafirin, dia termasuk di kalangan orang kafir. Allah beri keputusan bahawa syaitan dia kufur kepada Allah dan tempatnya dalam neraka. Maka sebab itu tidak ada lagi pilihan untuk syaitan. Jadi malaikat tak ada pilihan, syaitan tak ada pilihan. Manusia tidak. Di antara dua ini, boleh jadi dia menjadi lebih baik daripada malaikat, boleh jadi. Boleh jadi dia lebih jahat daripada syaitan, boleh jadi. Itu manusia. Sehinggalah sampai waktunya dia mati. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ini juga Allah memberi pilihan kepada manusia. Jadi walaupun hidayah di tangan Allah, hidayah itu milik Allah, itu di sisi ilmu Allah. Kita manusia ni tuan-tuan, tahu ke tidak? Kita tak tahu. Sama ada kita mati beriman atau kita tidak tahu. Kita berdoa semoga kita mati ini beriman. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, Allah beri syarat. Orang ada dua syarat ini, dia akan diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri hidayah. Syarat pertama, mesti ada detik dalam jiwa dia nak kepada hidayah tersebut.
dalam hati, dalam jiwa tu ada detik, ada rasa nak kepada hidayah. Satu. Wa yahdi ilaihi man anab wa yahdi ilaihi man yunib. Itu ayat Quran menyebutkan Allah akan beri hidayah kepada orang yang rasa dalam jiwa dia nak kepada hidayah. Satu. Yang kedua ialah dia kena berusaha ikhtiar untuk dapat hidayah tu. Ada usaha dan ada ikhtiar. Jadi dengan sebab itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berusaha di kalangan kami, maka kami beri hidayah kepada mereka. Sebab itulah tuan-tuan, kata para ulama, Abu Talib, bapa saudara Nabi, tidak beriman kerana tidak cukup dua syarat ini. Syarat pertama, dalam hati detik dia ada tidak nak Islam? Ada. Dia pun sebut bahawa dia kata, sekiranya ya Muhammad, sekiranya tidak akan orang kaum aku akan menghina, mengutuk aku lepas aku mati, maka tentulah aku akan menyejukkan mata kamu dengan apa yang kamu nak ini, iaitu mengucap la ilaha illallah. Jadi niat ada dah dalam hati, tapi dia ucap ke tidak? Ni tidak. Masalah Allah punya keputusan itu kita tak cerita, itu ilmu Allah. Kita cakap ini pada zahirnya, dia berusaha tidak? Tak. Dia tak sebut sampai sudah la ilaha illallah. Jika sebab itu tuan-tuan, tidak cukup dua syarat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri hidayah kepada dia. Itu kita ambil yang secara zahir dan asasnya lah. Hindun pula, Hindun dia asalnya dia tak nak masuk Islam. Syarikah cerita ni tak nak masuk Islam. Akhirnya tuan-tuan, dia bila di kota Mekah ditakluk pada tahun 8 Hijrah, Hindun akhir memeluk Islam. Dia pernah bersumpah, kalaulah unta-unta di Madinah, di Mekah masuk Islam, aku tidak akan masuk Islam. Unta masuk Islam mana mungkin, tak akan tuan-tuan. Tapi akhirnya dia meluk Islam. Orang tanya, kenapa Hindu akan masuk Islam? Aku bukan masuk Islam, tapi Islam masuk dalam diri aku. Kata para ulama, ada dua syarat. Nombor satu, dalam jiwanya ada detik perkara tersebut, dan dia telah melafazkan, dia telah berusaha untuk mendapat hidayah tersebut, melafazkan la ilaha illallah. Akhirnya dia telah memeluk Islam dan dia telah mati dalam Islam. Jadi tuan-tuan, maknanya dalam hal masalah hidayah ini perlu dia ada ikhtiar dan usaha. Maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri hidayah. Kita bersama tuan-tuan datang ke masjid ini, ikhtiar dan usaha supaya kita datang dan kita berada dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Kalau kita mati, insya-Allah mati dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada ustaz dan tuan-tuan semua. Sampai di sini kali ini, insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.